نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Tua-tua dan saudara yang mulia, Allah Subhanahu wa taala Dia telah tetap kejayaan manusia di dalam dunia dan juga akhirat hanya di dalam agama Dia yang sempurna. Agama tuan-tuan mulia adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Perintah suruh kita kena buat, perintah larang kita kena tinggal. Dan sunnah Nabi dia sallallahu alaihi wasallam, perintah juga daripada Nabi. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawa oleh Rasul kepada kamu, maka hendaklah kamu ambil, kutip, pegang, amal, ikut apa hak Nabi suruh. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa hak Nabi larang, Nabi tak boleh buat, Nabi suruh tinggal, amalan hak Nabi tidak buat, maka hendaklah kamu jauh. Baru nama agama. Dan agama ni dia ada kekuatan. Dia boleh tolong kita dua-dua tepat kehidupan kita. Nombor satu, kehidupan dalam dunia. Walaupun masa sebentar, agama dia tetap tolong kita. Dia bersama dengan kita. Bui kita selamat, bui kita senang, bui kita mulia, izzah. Nah, ada ketenangan jiwa. Bui kita boleh dapat rahmat Allah, kasih sayang daripada Allah, pertolongan daripada Allah, jagaan daripada Allah. Dalam dunia, agama dia tolong kita. Dan lebih lagi, kehidupan yang besar, iaitu kehidupan akhirat. Kehidupan yang sesungguhnya sebenar kehidupan, yang tidak ada hari penghabisan. Agama juga dia boleh tolong kita. Pintu akhirat ialah pintu kubur. Maka agama juga dia tolong kita, sehingga dia boleh bawa kita masuk di dalam jannah, dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, selamat daripada api neraka Jahannam. Semua ni tuan-tuan mulia bergantung pada agama. Adapun hak gi, hak dalam dunia ni, hak manusia fikir berjaya dengan sebab harta ke, pangkat ke, kebun ke. Nah, waris ramai, adik-beradik banyak, puak ramai, bumi, kerajaan, negara ataupun negeri. Nah, hak ni sebagai ujian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dia bukan benda dan bukan alat untuk buat buat kita berjaya. Nah, kita tengok dengan mata kita berapa kali mayat-mayat orang bawa mari semaya
Nah, mari semaya jenazah. Kita ramai-ramai pakat semaya. Bui kita tengok. Gapo hak dia bawa? Nah. Dia tak boleh bawa apa-apa. Cuma kain putih hak balut ikat di tubuh dia. Maka semua benda hak dia sebut berjaya, melalui benda-benda tadi semua dia tinggal. Benda hak kita tinggal ni tuan-tuan mulia, dia bukan buat kita berjaya dah. Kita tidak berjaya dengan benda hak kita tinggal. Hak berjaya sungguh benda hak kita boleh bawa. Dia boleh tolong kita. Hari ni tuan-tuan mulia, banyak dia pergi. Adik-beradik ke, waris ramai ke, harta ke, pangkat ke, semua dia akan tinggal di belakang. Dan bila dia dimasuk dalam kubur, pertama sekali akan disoal masalah agama. Kalau dia bawa agama bersama dengan dia dalam kubur dia, maka berjayalah dia. Dia boleh rehatlah dalam kubur dia. Nabi SAW bagi tahu, Allah buka satu pintu daripada syurga, angin udara syurga masuk di dalam kubur dia. Dia dapat kerehatan di dalam kubur dia seperti malam pengantin baru. Kalau dia bawa agama, dia selamat di yaumil mahsyar. Dia duduk di pada mahsyar seperti 2 rakaat semaya di bawah naungan arasy ilahi. Kalau dia bawa agama, maka dia berjaya di dalam soalan, di dalam timbangnya, dan dia berjaya di atas titi sirat. Dan kalau dia bawa agama, maka dia berjayalah boleh masuk dalam jannah. Dia boleh selamat daripada api neraka jahanam. Tapi tuan-tuan mulia, mayat yang pergi tadi, kalau sekira dia tak ada bawa agama, selama hidup dia dalam dunia ni pun, apa saja hak dia ada, maka semua benda tu jadi seteru untuk dia. Hak dia tinggal tu pun akan jadi seteru lagi. Harta dia, pangkat dia, kebun dia, bumi dia, negara dia, negeri dia. Nah, hak belakang hak dia tinggal, waris-waris akan jadi balah dengan sebab harta dan pangkat. Maka kalau dia tidak bawa agama, maka dia akan turun dalam kubur dalam keadaan menyesal dan menangis. Tuan-tuan dan saudara mulia, Nabi SAW bagi tahu akan mulalah hisab yang kerah, akan tanya dia di dalam kubur, dan dia tak akan boleh jawab. Dan dibukakan satu lubang, satu pintu daripada neraka jahanam masuk di dalam kubur dia. Maka dia digolek di dalam keadaan panah, dikatuk, digodad oleh mukar dan nakir. Tuku hak dia bawa dalam hayatus sahabah bagi tahu, berat tuku mukar dan nakir hak bawa untuk katuk orang-orang yang tidak bawa agama kembali kepada Allah, pintu akhirat iaitu kubur. Maka tuku hak mukar nakir itu sekiranya dia jatuh di Mina, orang-orang penduduk Mina buat haji itu berapa juta orang, pakak nak akak tuku tu pun tak urut lagi tu. Dan dia mulai dia azab di dalam kubur terus, tak ada masa rehat walaupun 1 minit, sehingga sampai bangkit hari kiamat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dihasyarkan dia di pada mahsyar dalam keadaan mata dia buta. Dan dia duduk di pada mahsyar bukan seperti hidup dunia dalam kubur 40,000 tahun. Dia tak ada masa rehat, 50,000 tahun daripada mahsyar. Dan dia akan berat hisab dia terus, dan akhir sekali dia akan dibawa kepada neraka jahanam tu. Sebab tu orang berjaya, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam Al-Quranul Karim, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sesiapa yang dapat taat kepada Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dialah orang berjaya. Hidup dalam dunia ni, we boleh taat kepada Allah dan Rasul. Itulah dinamakan agama. Taat kepada Allah
apa hak dia suruh boleh buat, apa hak dia larang boleh tinggal. Taat kepada Rasul, apa hak Rasul bawa siang hari, malam hari kita dapat buat, apa hak Rasul larang kita dapat tinggal. Walaupun kita mati dalam keadaan mana sekalipun, kaya ke, miskin ke, ada pangkat, tak ada pangkat, ada bumi, tak ada bumi, ada harta, tak ada harta, maka kita berjaya. Dan Allah iklan orang berjaya selepas pada mati di hari akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Sesiapa yang dapat selamat diri dia daripada api neraka Jahannam dan dia boleh masuk dalam jannah, faqad faz, maka sesungguhnya dialah orang berjaya. Nah, kejayaan kita tuan-tuan di hari akhirat bila boleh lepas daripada api neraka, bila Allah iklan fariqun fil jannah, nah, akan dibawa puak-puak jemaah-jemaah kepada jannah, maka situlah dia boleh tepuk dada dia, kata dia berjaya, dan dia boleh lepas daripada api neraka Jahannam. Tapi hidup dunia ni tuan-tuan dan saudara mulia, dia adalah main-main. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada apa pada kehidupan dunia melainkan mata benda yang menipu kamu saja. Nah, tuan-tuan dan saudara mulia, Allah hantar kita di dalam dunia bukan untuk sempurna hajat keperluan kita dunia, tidak. Allah tidak hantar kita untuk sempurna rumah kita, makan, minum, tempat duduk, isteri, anak. Nah, semua ni Allah suruh kita buat pengorbanan. Nah, di atas benda-benda supaya kita sempurnakan agama dia. Allah suruh kita sempurnakan agama dia. Kurbankan benda-benda lain, keperluan kita, hajat kita, kehendak kita, kita kurban untuk sempurnakan agama. Dan orang yang sempurnakan agama di dalam dunia ni, maka Allah akan sempurnakan hajat dia di hari akhirat. Semua keperluan dia, hajat dia yang disukakan oleh nafsu dia. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allah sempurnakan semua keperluan dan hajat dia, nafsu dia, kehendak dia. Bukan di sini tuan-tuan tempat kita sempurna. Nah, di sini Allah suruh kita sempurnakan agama dia. Bukan untuk suruh kita sempurnakan nafsu dan hajat kita, tidak. Di sini suruh kita korban. Korban nafsu kita, kehendak kita, hajat kita, kita korban untuk tinggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan agama ni tuan-tuan mulia, dia akan zahir, dia akan masuk dalam kehidupan kita bila umat ni pakat bangun buat usaha sebagai istimain di dalam usaha agama. Usaha agama bukan infradi, tuan-tuan. Usaha agama ni Allah hantar kepada kita sebagai usaha istimain. Suami kena usaha, isteri kena usaha, anak-anak kena usaha, keluarga kita kena usaha, adik-beradik, tok tua, menatu, nah, cucu, cicit, semua kena buat usaha sebagai istimain. Tak boleh tinggal walaupun seorang. Tapi usaha dunia ni Allah tidak suruh kita buat istimain. Allah suruh kita buat usaha dunia sebagai infradi. Dalam rumah kita kalau ada 20 orang, infradi, usaha dunia, suami seorang pun cukup. Nah, untuk usaha dunia hak kita. Karena Allah hubung dunia ni pun Allah hubung dengan agama. Dunia kita, hajat kita, keperluan kita, Allah hubung dengan agama. Bila semua pakai usaha istimain di atas agama, maka Allah sempurnakan dunia bagi kita. Hari ini tuan-tuan mulia, saya, umat seluruh dunia, hari ini faham usaha agama sebagai usaha infradi. Tapi usaha dunia sebagai usaha istimain. Hari ini orang usaha agama, tok laki seorang ataupun bini seorang dalam sebuah rumah, dalam sebuah kampung tu email seorang. Nah, lepas tu hak lain tak ada usaha. Tapi usaha dunia semua jadi istimain.
tok laki, bini, anak, keluarga, tok tua, menatu, cucu, cicit. Dalam sebuah rumah kalau ada 20 orang, maka 20 orang semua kerja dunia belaka. Pasal manusia hari ni, umat hari ni, dia faham usaha dunia sebagai usaha istima'in. Untuk sempurnakan hajat dia, untuk boleh tempat duduk dia, untuk boleh maqam, rumah makan dia, rumah dia, harta dia, pangkat dia, kesenangan dia. Dia berasa setiap orang kena usaha. Tapi usaha agama terutama dia, hari ni manusia faham agama ni sebagai infradi. Satu orang pok usaha cukuplah. Suami usaha seorang, maka hak lain cukuplah. Duduk saja. Bini nanti duduk saja, anak nanti duduk saja. Sehingga orang faham di atas usaha dunia dia. Satu orang bila boleh menatu, tambah pula boleh menatu untuk lebar. Biasa ngaji pondok ataupun ngaji sekolah hafiz Quran. Ngaji kitab. Bila dia boleh menatu dia, maka dia jamu makan sembelih lembu ataupun kurban kambing. Maka makanlah jamu menatu dia. Makan. Bila 3 hari habis lauk-lauk hok baki tadi, hati-hati pun habis. Maka dia tengok menatu dia ni, Masya Allah, kerana tok lebar. Dia hafal sejadah dia. Semaya Jumaat masjid tak pergi, semaya di rumah. Hafal sejadah. Lepas tu sudah semaya akik tangan doa, Ya Allah, berilah aku kaya, sepotong tua tak apa dah. Tok tua dia duk dengar menatu tok lebar tadi duk doa. Minta kaya supaya dengan tok tua kaya. Tok tua pun mari dalam hati dia, oh menatu aku ni faham. Kata aku ni kaya. Jadi esok tok tua sembelih kambing we makan pula. Hari yang keempat menatu hafal sejadah, doa pula, Ya Allah, kayalah aku supaya dengan tok tua tak apa dah. Tok tua duk tengok 4 hari dah doa, kerja dak lagi. Kambing pun habis dah. Maka sembelih hasa ataupun serati we makan. Hari yang kelima duk doa kaya lagi. Hari yang kena cari ayah-ayah. We makan. Hari yang ketujuh duk doa lagi. Cari telur dah. Tinggal telur dah. Tapi natu duk alik doa lagi, minta kaya supaya tua kaya. Tua-tua dan saudara mulia, bila cukup 7 hari menatu tak kerja, cuma doa saja, minta kaya dengan sepotong tua kaya. Nyahambak di tua tak ada turun tangga tu. Tak ada turun tangga, lari. Pasal tua faham menatu duk doa kaya ni bukan nak minta kaya potong tua kaya dak. Tua faham ni menata ni nak memupuk aku ni. Hak menatu tadi dia tukar jadi menata tu. Dia tukar jadi menata. Pasal apa? Nak makan saja. Doa saja, kerja tak ada. Ni faham orang hari ni. Pasal apa? Kerana kerja dunia manusia faham sebagai istima'in. Menatu untuk lebar sekalipun, menatu hafiz Quran sekalipun, kena buat kerja. Pasal kerja ni istima'in. Tapi hak agama tuan-tuan mulia, tak ada orang ambil faham. Kata bini kita tak kerja agama, duduk saja dalam rumah, start daripada menikah dengan dia. Kerja dunia saja, agama tak kerja. Natu kita, anak kita, kerja dunia, agama tak kerja. Tak ada. Tua mana hak faham, tak ada. Orang hak faham, reti, tak ada. Pasal apa? Kerana dunia hari ni sudah jadi istima'in. Agama sudah jadi infradi. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan mulia, buat contoh. Untuk agama ni kena istima'in. Allah hatta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam zaman jahiliyah, alat-alat moden tak ada. Radio, video, internet, television, akhbar, majalah, buku-buku tak ada. Kereta api, kapal terbang, alat moden pun tak ada, telefon tak ada.
Nah, Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk contoh kepada umat ni sehingga sampai hari kiamat. Walaupun tak ada apa satu, dan lebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mari dengan Nabiyil Ummiyin, Nabi yang tidak pandai baca dan tak pandai tulis. Allah hantar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah Subhanahu Wa Taala suruh buat di atas agama ni kena buat pengorban ni. Nah, usaha setiap orang jadi orang beriman. Lepas tu bila beriman dah, nah, nak boleh iman tadi, orang beriman, allazina amanu wa hajaru. Allah suruh hijrah untuk dapat agama. Tidak duduk saja dah. Tidak doa sepenatu bodoh tadi. Hari ni manusia bodoh doa untuk agama. Ya Allah, berilah isteri aku ada agama, anak ada agama. Natu pun doa, ya Allah, berilah aku ni ada agama sepuluh dengan tok tua. Nah, tapi kerja agama tak ada. Bini isteri kita tak ada kerja agama, anak tak ada buat kerja agama. Doa nak agama, tapi kerja agama tak ada. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi contoh. Allah suruh buat wajahadu fi sabilillah, hijrah dah, kena mujahadah pula. Kerana agama ni dia mari dengan hijrah. Nah, dan dia mari dengan mujahadah. Lepas tu mari dengan pengorban ni, bi amwalihim wa anfusihim. Ini sebagai pengorban ni. Nah, dia tidak mari dengan doa saja, tidak. Hijrah, kena mujahadah. Lepas tu dengan harta sendiri dan diri sebagai pengorban ni, tadhiyah. Tiga-tiga ni dalam agama. Agama kena hijrah. Kalau tak hijrah dia tak faham. Nah, dan dia tidak akan terhapus kalau tidak hijrah. Allah banding agama banding Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi mari seperti air hujan. Air hujan dia tidak duduk setepak sifat dia. Sifat air hujan ni dia berjalan. Allah perintah dia hijrah. Nah, daripada dunia ni, awal dunia sampai ujung dunia, sampai akhir dunia, mana-mana tempat Allah perintah awal ni bawa air hujan. Satu-satu tempat tak serupa. Lepas tu tuan-tuan yang mulia, agama sepatu juga Allah perintah kena hijrah. Baru bersih tempat-tempat, baru dia tumbuh. Bila ada hijrah daripada awal, air hujan dia turun, baru bumi tadi dia boleh buat tubik hasil. Kita akan tengok bumi, dia akan tubik hijau, tubik buah, tubik sayur, akan beri manfaat. Dan Allah buat tertib dia 3 dalam Al-Quranul Karim. Nombor 1, orang beriman bila ada hijrah, bila ada hijrah agama, maka akan zahirlah orang-orang beriman. Nombor 2, tuan-tuan mulia, Allah zahirkan nah orang kafir. Bila ada hijrah agama, baru kita nampak betul-betul kafir dia. Dan yang ketiga, nah Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk bila ada hijrah agama, baru kita nampak benar-benar di dalam orang Islam sendiri ada orang munafik tu. Boleh nampak orang munafik. Begitu juga air hujan. Nah, Allah banding Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mari, bila bawa air hujan, maka bumi tadi juga ada 3. Dalam hadis, 1 bumi sebagai sifat orang beriman. Bila hujan mari, wa qalu sami'na wa ata'na. Orang beriman dia akan kata, apa yang kami dengar ya Allah, wa ata'na, kami taat. Maka bumi sepatu juga, bila air hujan bawa turun, maka dia pun taat, seduk ambil air hujan tadi. Bila turun atas dia, dia taat, dia isap masuk. Bila dia terima, maka Allah buat tubik hasil daripada bumi tersebut. Dan bumi yang kedua, bila air mari, nah, dia tak seduk turun, dia sebagai takung ni, terima air hujan, tapi duduk setepak, dia tak seduk turun di bawah. Maka air hujan ni boleh nampak tempat dia duduk tu sebagai manfaat.
tapi tempat dia sendiri tak boleh keluarkan hasil. Pasal dia tak isap masuk air dalam bumi. Nah, ini sebagai orang-orang munafik. Nah, orang munafik dia terima, dia ambil, tapi dia tak boleh buat amal. Apa takhazah orang beriman buat. Nah, kalau dia buat pun dia buat dengan malah. Lepas tu yang ketiga, bumi yang ketiga, sebagai bumi yang kerah, serupa dengan temaga besi, ataupun hot lembek serupa dengan daun keladi ataupun daun pisang. Terima air, dia lepas pergi selalu dah. Dalam diri dia sendiri pun dia tak sedia terima. Dia lepas. Bila terima, lepas waktu bik. Terima, lepas waktu bik. Nah, dia tak terima air hot turun. Maka dia dibanding adalah seperti orang kafir tu. Agama ni tuan-tuan mulia, Allah ajar Nabi kita dengan hijrah, dan bersama dengan hijrah kena mujahadah. Setiap orang Nabi Allah bagi hijrah dan mujahadah. Dan mari yang ketiga dengan pengorbanan ni, tadhiyah. Bila tiga ni cukup, Nabi kita SAW sebagai contoh 23 tahun, alat-alat moden tak ada, tapi orang boleh terima agama 100%. Allah Subhanahu Wa Taala batalkan. Nah, batal mana hak sebagai asbab hidayah Allah jadi untuk manusia dapat hidayah, dapat pertunjuk. Nombor satu, nah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ini sebagai asbab hidayah. Allah hantar rasul, hantar nabi mari. Tapi bila Nabi mari tuan-tuan mulia, Rasul mari, Allah bagi selalu dah. Nah, nombor satu orang beriman, dia terima, maka dia selamat. Terima hak Nabi mari, maka dia dapat hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Orang beriman ni kerana dia taat kepada Rasul. Apa yang Rasul bawa dia taat, maka dia dapat hidayah. Tahtadu. Allah bagi hidayah, buka pintu hidayah pada dia. Golongan yang kedua, dia tak terima Rasul. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala sesak jalan dia. Dia sebagai orang kafir. Golongan yang ketiga, dia terima Rasul tapi dia malah. Dia tidak ikut Rasul. Depan ikut Rasul, alik belakang dia tidak ikut Rasul. Maka dia Allah cop sebagai orang munafik tu. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala hantar Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Al-Quran juga merupakan hidayah, petunjuk bagi manusia. Tapi dalam orang baca Quran ni juga Allah bagi yudillu bihi katsira. Banyak orang baca Quran tapi Allah sesak jalan. Nah, sesak jalan. Dia sebagai orang munafik, apa hak ada dalam Quran, nah, dia baca, dia dengar, tapi dia tak boleh buat. Takhazah Quran dia tak boleh buat, berat. Wa yahdi bihi katsira. Dan banyak juga orang baca Quran, Allah buka hidayah. Sebagai orang beriman, bila dia baca Quran, apa hak dia dengar, maka dia taat. Maka golongan yang ketiga, golongan kafir, hak tolak terus, maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kafir dia. Dan yang ketiga tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu Wa Taala jadi bagai asbab hidayah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Allah jadi Baitillah. Dan Baitillah tempat rumah kita ni juga masjid-masjid sebagai asbab hidayah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Tapi masjid ni juga Allah bagi dua. Nah, nombor satu tuan-tuan mulia, orang yang ada hubungan dengan masjid, maka Allah cap dia sebagai orang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Ni orang-orang yang tak tinggal masjid, jaga amalan masjid, maka Allah hubungkan dia sebagai orang beriman.
Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Ya'tadul masjidi fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu lihat laki-laki berulai-alik kepada masjid, bui masa dia kepada masjid, fashhadu lahu bil iman, maka hendaklah kamu naik saksi dengan dialah orang beriman. Dan orang yang kedua, tuan-tuan mulia, bila ada masjid, ada Baitillah, nah, tapi dia sebagai orang munafik, Allah cap dia sebagai orang munafik. Dia tak suka pada masjid. Kalau duduk masjid pun, nah, supaya burung duduk dalam sarang, tak boleh tenang jiwa dalam masjid. Ini Allah cap dia sebagai orang munafik. Dan golok yang keempat, tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu wa taala atas Quran, umat ni umat Quran, dan Allah wajibkan sebagai wajib hidayah supaya kita siap orang buat doa hidayah, ihdinas siratal mustaqim 17 kali sehari bagi fardu semaya 5 waktu. Kita minta setiap orang, nah, laki-laki, perempuan, akil, baligh, dia kena minta dengan Allah 17 kali sehari sebagai wajib doa hidayah. Tapi dalam ni juga, nah, sikit orang yang ambil dapat hidayah. Hak dia minta sendiri dengan Allah supaya Allah tunjuk jalan mustaqim, jalan lurus. Mana jalan lurus? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ini sebagai jalan hak Allah Subhanahu wa taala redha. Lepas tu dia juga Allah suruh baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdub, nah, al-yahud wan nasara, jalan Yahudi dan Nasara, jalan-jalan orang kafir, jalan sesat. Tapi orang yang baca Fatihah minta doa hidayah sendiri juga, tuan-tuan mulia, setengah dapat hidayah mengikut Quran yang dia baca. Dalam kehidupan dia ikut Nabi, ikut Siddiq, ikut syuhada, ikut orang salihin. Tapi kebanyakan yang baca Fatihah sendiri, dia sesat jalan. Dalam Fatihah dia minta jalan benar, tapi luar pada semaya, maka kehidupan dia Yahudi dan Nasara. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala untuk umat ni supaya dapat pintu hidayah, Allah suruh umat ni mujahadah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa dia yang bermujahadah di jalan kami, pasti dan pasti. Lam takkid, nun takkid, pasti dan pasti. Tidak bagi dah. Allah tidak bagi sebagaimana kedatangan Nabi. Bukan semua orang dapat hidayah. Allah bagi dua. Bila Baitillah mari, Rasul mari, Quran mari, semua tu Allah bagi dua. Orang baca Fatihah sendiri pun Allah bagi dua. Tapi orang-orang yang kembali pada jalan Allah, mujahadah, nah, Allah tidak bagi dah. Kalau dia sanggup mujahadah, pasti dan pasti kami bagi hidayah. Kalau kita keluar, kita dapat hidayah. Bini kita keluar mujahadah, bini kita dapat hidayah. Anak kita sendiri bawa keluar, dia juga dapat hidayah. Sebab tu Allah agama ni dengan hijrah. Dan Allah agama dengan mujahadah. Dan lebih besar, Allah agama ni dengan tadhiyah, pengorban ni. Lepas tu Allah suruh kita tengok sini. Sedangkan tertib hidayah ni Allah buat dah. Tapi Allah bagi dua lagi. Tapi bila Nabi SAW buat cukup, bui sahabat semua hijrah, bui sahabat semua mujahadah, dan bui semua sahabat tadhiyah, buat pengorban ni dengan harta dan diri. Tinggal bini, tinggal anak, bujai isteri, anak jadi yatim, tinggal kampung, tinggal Baitillah, tinggal Madinah. Kubur sahabat di Jordan saja 30,000 kubur di Jordan saja. Rata-rata dunia Allah hantar sahabat-sahabat Nabi hijrah kerana agama. Maka tertib Allah Subhanahu wa taala buat sebelum wafat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah tukar hak benda boleh jadi hidayah. Nah,
Allah buat benda-benda 5 perkara tadi sebagai asbab hidayah. Lepas tu berala tu semua dia, berala, tokung sebagai asbab sesat. Tapi oleh kerana agama ni sampai tahap dia mujahadah, hijrah, korban, maka Allah Subhanahu Wa Taala tukar berala hak menyesatkan manusia. Allah guna berala yang sama juga untuk bagi hidayah pada manusia. Maulana Yusuf tulis di dalam Hayatus Sahabah. Nah, bukan cerita kita dengar. Maulana Sa'ad kata sekadar dengar cerita sahabat, baca-baca katuk taruh, ataupun ambil nak buat peperiksaan, ambil baca kisah-kisah sahabat. Tidak, kita kena ukur kisah sahabat, bagaimana iman mereka, bagaimana cara sunnah dalam kehidupan sahabat. Boleh ikut Nabi SAW, kita kena ikut. Bagaimana mereka boleh tinggal cara Yahudi Nasara, bagaimana semaya mereka sahabat, bagaimana ilmu yang Allah bagi pada sahabat-sahabat mereka dapat amal, dan bagaimana zikir mereka pagi petang dalam setiap keadaan, dan bagaimana ikram muslimin dalam kehidupan sahabat, dan bagaimana ikhlas dalam hidup, dalam amalan mereka, dan bagaimana mujahadah, pengorbanan buat di atas agama Allah dengan harta dan diri. Banyak mana sahabat buat pengorbanan. Baca dan ambil contoh supaya agama tersebar. Allah masuk agama dalam rumah sahabat. Allah hadiah isteri dapat agama, anak boleh agama, cucu boleh agama. Nah, dalam rumah sahabat Allah tidak hadiah dunia dah. Dia buat kerja agama, maka Allah hadiah agama. Dalam rumah sahabat, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Malam-malam supaya bulan Ramadan, kita ni hidup malam ni hidup kih nak makan sahur ya. Nah, makan sahur sebagai sunnah. Sahur kita makan ni sebagai sunnah. Orang tinggal sahur ni tinggal sunnah Nabi. Tapi bangun malam ni Allah sebut wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu sahur, supaya kita sahur ni pukul 3, pukul 2 orang bangkit, orang bangun makan sahur, maka sahabat-sahabat mereka bangun malam, rumah-rumah mereka telah hidup amalan malam. Hum yastaghfirun, mereka itu istighfar, minta ampun kepada Allah. Setengah riwayat ulama ada tulis orang-orang perempuan mereka istighfar sebelum semaya subuh sampai 12,000 kali, lepas tu baru semaya subuh. Allah hidupkan amalan-amalan rumah mereka. Anak, cucu, cicit, nah, kena agama. Allah hadiah agama. Amalan-amalan dalam rumah ni, amalan agama telah hidup. Tuan-tuan dan saudara mulia, sebab buat pengorbanan, maka dengan pengorbanan ni Allah Subhanahu Wa Taala tukar berala Ad-Dimat di Yaman. Abbas bin Mirdas, pok dia Mirdas pesan wasiat kepada anak dia, kalau ada hajat masa jahiliah, berala ni, berala Ad-Dimat, ambil sembah dia, minta hajat. Tapi Allah Maha Kuasa, kerana pengorbanan Nabi dan sahabat, laki-laki dan perempuan, kerja agama sebagai istimain, kena kerja belaka. Tak ada duduk saja. Abu Bakar sebagai tua Nabi kena kerja agama. Umar sebagai tua Nabi kena kerja agama. Uthman, Ali sebagai menantu kena kerja agama. Hasan, Husin sebagai cucu dalam rumah kena kerja agama. Anak-anak Nabi, anak perempuan semua kena kerja agama. Isteri Nabi 9 orang di Madinah semua kena kerja agama. Khadijah sebelum mati, Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, kena habis, kena usaha atas agama sehingga harta habis. Baju saja dia pakai ni pun satu lah pakaian Khadijah sebelum dia mati. Orang perempuan cabut, bila dia mati cabut tubik dan bilai tapung-tapung daripada daba sampai di kaki sebanyak 300 lubai tapung atas baju isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah semua sahabat, hamba orang kena kurban atas agama. Bilal, Khabbab kena kurban atas agama, kena mujahadah, kena hijrah.
Mata buta Abdullah bin Maktum, Umi Maktum, mata buta. Tu pun Nabi biasa latih jadi amir. Nah, dan dia juga kena buat pengorban ni atas agama. Duduk di rumah saja tak leh. Kena mari semaya jemaah juga di masjid walaupun mata buta. Umar bin Jamuh, nah, kaki kecok, dia juga kena buat pengorban ni atas agama. Pok saudara Nabi kena buat pengorban ni atas agama. Sayyidina Hamzah, nah, sehingga dicicir, mata dicolek, hidung dikerak, telinga dikerak, jari-jari dikerak, tubuh mayat dia tak kenal. Maulana Tariq Jamil bagi tahu, Nabi SAW bila tengok mayat Sayyidina Hamzah, maka Nabi muliakan pok saudara dia kerana buat pengorban ni atas agama. Orang-orang kafir Wahsy tikar dengan lembing, dan Hindun belah dada, ambil kakah dalan, makan sembuh naik alah katak. Nah, tuan-tuan dan saudara mulia, Nabi semaya mayat dia saja, sedangkan orang mati syahid ni tak kena semaya dah. Tanya dengan begitu ya. Tapi Nabi SAW tunjuk cinta kasih Nabi SAW. Nabi semaya, sahabat-sahabat semaya, bukan sekali, sampai 70 kali semaya tu. Semaya pak takbir, bui salam, semaya pula, bui salam, semaya pula, sampai 70 kali. Sehingga Allah hantar Jibril alaihissalam turun mari. Ya Rasulullah, cukuplah. Tak usah semaya dah, cukup dah. Sesungguhnya Allah telah pilih Sayyidina Hamzah jadi singa Allah di arash ilahi. Jadi singa Nabi Rasul di bumi. Buat pengorbanan tuan-tuan. Nabi tengok, Nabi tahu cucu dia Hasan, Nabi kucup di mulut kerana Sayyidina Hasan orang bui makan racun. Nabi kucup di tekuk Sayyidina Husin kerana orang kerak, akan kerak tekuk Sayyidina Husin. Nah, sedangkan doa mustajab, doa ni ada pada nabi-nabi. Ulama kata tuan-tuan mulia, setiap nabi buat doa. Fatimah biasa minta dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, doalah, ambil doa pisik, doa mustajab ni, hak Allah bagi pada setiap orang nabi. Nah, suruh Nabi doa, tapi Nabi tidak doa. Nabi rela masa Taif dalam kesusahan, dia tidak doa supaya Allah binasa orang Taif. Anak cucu dia, orang nak kerak tekuk, orang nak beri racun, Nabi tidak guna doa. Nabi sipir doa ni. Apa tuan-tuan mulia? Sedangkan Nabi lain semua doa berlaku. Nabi Nuh alaihissalam, dia telah buat doa, Allah tergelar habis orang-orang kafir, tidak tinggal walaupun bakar. Nabi Ibrahim telah doa, Allah binasa Namrud dengan nyamuk. Nabi Musa telah buat doa, Allah binasa Fir'aun dan tentera dalam Laut Merah. Nabi Isa telah buat doa, Allah telah selamat Nabi Isa. Tapi Nabi kita masih sipir taruh doa. Apa tuan-tuan? Kerana ulama kata Nabi kita tidak doa. Nabi taruh doa ni nak pergi doa bersama dengan umat di pada mahsyar esok. Sebab apa? Kerana Nabi lain tuan-tuan, dia kerja agama dia habis dah. Nabi Nuh bila dia buat kerja agama habis dah, sudah dah, maka dia pun doa, Allah binasa habis orang kafir. Nabi Ibrahim pun dia buat doa, dia pun telah tinggal lagi dah umat dia. Nabi Musa dia buat doa, dia telah tinggal umat dia. Nah, dan Nabi Isa dia telah buat doa, maka dia telah tinggal umat dia. Tapi Nabi kita masih taruh lagi doa. Sebab apa? Kerana kerja agama masih ada lagi sehingga sampai hari kiamat. Sebab tu Nabi tak doa. Nabi tidak guna doa binasa orang kafir sebagaimana Nabi-Nabi dulu doa. Nabi taruh doa ni, nanti doa bersama dengan umat di pada mahsyar esok. Nah, sebab apa? Kerana kerja agama Allah amanah bagi kepada umat ni sebagai istimain. Kena buat setiap orang, laki, bini, anak, keluarga, anak koli, toke dalam rumah, dalam kampung, dalam bandar, dalam negeri, sebagai istimain. Tengok contoh Nabi buat. Orang alim pun kena keluar. Mufti sendiri, nah, kena keluar. Muaz bin Jabal sebagai mufti di zaman Nabi, dia juga kena keluar. Setahun Nabi hantar dia pergi Yaman.
Orang alim sebagaimana Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Nah, ni semua orang-orang alim. Abu Hurairah sebagai orang alim. Semua kena keluar. Orang perempuan Nabi sendiri bawa keluar. Anak-anak bawa keluar. Kerana khijak agama sebagai khijak istima'in. Bila umat ni faham khijak istima'in, balah mana Nabi buat, baru Allah tukar. Nah, sebagai sunnatullah yang Allah buat, Allah boleh tukar. Nah, walaupun bukan masjid bagi hidayah, bukan Quran bagi hidayah, bukan Baitillah, bukan Fatihah, bukan kedatangan Nabi bagi hidayah, maka Allah boleh tukar. Berala sebagai asbab sesak, tapi Allah tukar jadi asbab hidayah. Allah Maha Kuasa tu. Allah tengok dengan tiga perkara tadi. Dengan hijrah kerana agama, mujahadah dan juga tadhiyah buat pengorbanan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tukar. Bila Abbas bin Mirdas dia pergi berala. Nah, masa tu tuan mulia, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah hijrah dah daripada Mekah ke Madinah. Bahawa dia nak sujud pada berala dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala tukar berala sebagai asbab sesak, maka Allah tukar berala sebagai asbab hidayah kepada Abbas bin Mirdas bersama dengan kaum dia Bani Sulim, 300 orang. Sehingga berala tu boleh kecek, boleh bersyair, qul lil qabilati min Sulaimin kulliha halakal anisu wa asha ahlal masjidi au daddimadu wa kana yu'badu marratan qabla al kitabi ila an-nabiy Muhammadi innal ladzi warisa an-nubuwata wal huda min ba'di ibni Maryam Quraisy muhtadi. Berala tuan-tuan, berala. Kecek bahasa Arab. Bui Abbas dengar, wahai Abbas, qul, kata oleh kamu, lil qabilati min kulli Sulaimin kulliha, bagi tahu pada Bani Sulim, semua puak-puak kamu mungkin royak perabi. Berapa? Berala suruh royak. Halakal anisu, binasalah. Nah, orang-orang yang semua berala, telah binasalah orang-orang yang semua berala, berjinak-jinak dengan berala, dekat-dekat dengan berala, duk mitok dengan berala, pertolongan dengan berala, maka telah binasa. Lah ni habis dah masa dia. Wa asya ahlal masjidi, berala reti jemaah masjid, masa tu berala tak udah tu. Hari ni orang Islam jemaah masjid pun tak kenal lagi. Nah, setengah-setengah karkun dakwah tak kenal lagi jemaah masjid. Nak pergi duduk masjid tak kenal. Sedangkan di masa tu, untuk sebarkan hidayah, Allah buat syarat kena makmurkan masjid dia. Nah, ni bui berala tu ayat. Hei Abbas, wa asya ahlal masjidi. Sekarang ni zaman orang majukan masjid, memakmurkan masjid, menghidupkan amalan masjid. Au daddimadu wa kana yu'badu marratan, ataupun aku ad-dima, orang sembah aku ni satu ketika saja. Bila? Qabla al-kitabi ila an-nabiy Muhammadi, sebelum kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Masa tu orang sesak, orang tak tahu, orang sembah berala. Ketika ni habis dah. Innal ladzi warisan nubuwata wal huda, dialah Nabi Muhammad sebagai terima nubuah, kenabian daripada Allah, dan dia sebagai orang yang bawa hidayah, petunjuk yang Allah kata dalam Al-Quran, huwallazi arsala rasulahu bil huda. Karena kedatangan Rasul ni mari dengan petunjuk. Ni mungkin sana. Dia mari bila? Min ba'di ibni Maryam Quraisy muhtadi. Dia mari selepas daripada Isa bin Maryam. Dan oyak bangsa pula, bangsa Quraisy. Nah, pembawa hidayah. Bimbel takut abah ni bawa beg pergi ke lain, tak pergi ikut lorong tu. Pergi cari hidayah, pergi ikut lain. Tak ada pergi jalan hok berala tu oyak. Maka Abbas telah bawa puak dia 300 orang berjalan daripada Yaman sampai kepada Madinah, bergantung di pintu masjid. Nabi dia tak kenal, Rasul dia tak kenal, tapi dia telah tengok dalam masjid, telah hidup amalan-amalan supaya hak berala tu royak. Wa asya ahlal masjidi. Agama ni bila hidup, dia kena pergi duduk masjid.
Bukan mati masjid dah. Dia kena pergi duduk masjid. Gatung tangan 300 orang duduk alik belakang. Belai-belai duduk tengok halqah Quran, halqah taklim. Ada orang halqah zikir. Nah, ada orang semaya, ada orang berdoa, ada orang baca Quran. Belai-belai duduk tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam masjid. Nabi pun bangun diri dan kata pada Abbas, "Hei Abbas bin Mirdas," panggil Abbas lagi dan panggil bin dia, baka dia pun Nabi panggil. "Wahai Abbas bin Mirdas, bagi tahulah kepada orang dalam masjid semua ni, gapo getek berala ad-dima di Yaman nu kecek dengan mung. Dakwah mung tetek gapo mengoyak bagi orang dengar." Abbas 300 orang pakai akik jari naik, sedangkan Nabi tak ada. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk." 300 orang masuk Islam dengan gapo tuan-tuan? Adakah dengan kedatangan Nabi? Adakah dengan kedatangan masjid hak Allah buat sebagai hidayah? Adakah dengan kedatangan Quran? Adakah dengan kedatangan dia baca Fatihah? Dok lagi, semaya pun dok lagi. Tapi dia dapat hidayah melalui berhala. Sebab apa? Karena tahap pengorbanan sudah cukup. Allah Subhanahu wa taala akid naik. Nah, orang-orang pun dengan berhala pun dapat hidayah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda, "Innan nasa dakhalu fi dinillahi afwaja." Sesungguhnya ketika tu manusia berduyun-duyun masuk dalam agama Allah afwaja. Pasal hijau istimain. Laki-laki pun masuk bila hijau istimain. Perempuan pun masuk. Dia orang nampak istimain ni orang tu selalu dah. Hari ni hijau agama orang nampak infradi. Sebab tu orang tak masuk. Kadang-kadang tu laki seorang buat hijau dakwah. Bini 30 tahun dah tak masuk dakwah lagi. Kadang-kadang pok seorang buat dakwah. Anak 2-30 tahun dah tak masuk lagi dakwah. Pasal apa? Kerana kita buat sebagai infradi, tidak istimain. Tapi benda dunia hari ni sudah jadi istimain. Nah, orang yang mari duduk pindah duduk ke Mekah, penuh rumah-rumah tanah mahal belaka kot ni. Sitakit ni dalam bulan puasa, masya-Allah. Sehingga orang faham bila mari duduk Mekah istimain, kena menego. Tapi untuk buat dakwah tak ada fikir. Mari duduk Mekah kena buat dakwah, tak ada. Pasal apa? Dia nampak infradi. Kalau mari duduk Mekah kena menego. Siapa ke bini pun kena menego. Waktu bik hok dalam rumah, bini-bini mari menego luar. Anak pun kena menego, cucu, cici, keluarga. Pasal orang fikir istimain. Bukan barang ni saja dia jadi istimain. Tua-tua tengok. Bila jadi istimain. Dulu asal tua-tua mulia, orang burung-burung ni tak ada. Tapi bila manusia pakat fikir jadi istimain, main burung ngoboh jambu. Mula-mula seekor, pas 2 ekor, pas pakat bawa pergi mengangguk, sini buka. Lama-lama hari Jumaat pun mengangguk burung. Burung ngoboh jambu. Orang nampak jadi istimain. Bila bo jadi istimain, pas ketuk email sendiri bawa burung ni. Tu email ngaguk burung juga tu. Pasal nampak istimain. Tapi atas kerja dakwah tak ada. Orang nampak infradi. Walaupun masjid dia tu dakwah masuk 100 kali lebih dah. Masjid dia. Tapi pergi dakwah dak lagi. Pasal dia nampak infradi. Ha ni untuk tu guru, gilah. Ha ni untuk orang tak ada kerja dakwah. Tapi burung tu tuan-tuan jadi istimain. Pas ke tu email, tu khatib, tu bila, kamakan. Hari ni semua pakat bawa burung. Bawa motor sebuah. Burung seekor tak apa. Tangan sebelah pulah motor. Burung nak pergi ngangguk 3 ekor. Pas dia boleh bawa seekor ya. Nak pergi 3 gitu tak boleh. Ambil bini tak alik belakang. Bini tu email. Tolong bawa burung 2 ekor pergi atas. Itu email ngangguk burung. Pasal jadi istimain. Pas kalau tu lelaki tak ada bini, pergi burung. Bui seku, bui padi, bui pisang, bui air. Tu lelaki tak ada dah. Pergi menego ke, pergi mana-mana ke luar negeri.
bini pera burung 2-30 ekor dalam rumah, waktu tubik, wak masuk. Pasal bini pun faham kata istimai. Tapi taklim tuan-tuan, tak ada. Tok laki ada buat taklim, tok laki tak ada taklim dalam rumah. Bini pun tak buat. Pasal apa? Kerana faham infradi tuan-tuan. Orang faham infradi. Amalan agama hari ni jadi infradi. Bila jadi infradi tuan-tuan mulia, maka benda hak jadi asbab hidayah sekalipun Allah tutup pintu. Nabi kata gapo? Masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Masjid mereka, nah, amirah, janguk, comel masjid, prom, permadani, ada setepak masjid. Allahu Akbar. Dulu jemaah boleh masuk masjid tu pun jadi muhallah. Orang boleh iktikaf, boleh duduk dalam masjid, boleh tidur. Lah ni makan baru pakak fikir nak buh pakak bubuh kerana panas kuat. Bubuh sudah, masjid koci. Jemaah pun tak boleh tidur dalam. Ini betul tak hadis Nabi kata tadi? Masajiduhum amiratun. Masjid-masjid mereka amirah. Pakak koci pitu, katuk pitu. Masjid comel, katuk pitu. Bimbel, takut barai dalam masjid ilah. Pasal apa? Masjid kita buh barai, tidak buh amal. Sedangkan masjid ni amalan dia tak ilah tuan-tuan. Tak ada orang mai curi dakwah dalam masjid. Ada tak tuan-tuan? Orang mai curi taklim dalam masjid. Orang mai curi ibadat, mai curi semaya, mai curi zikir, mai curi khidmat. Tak ada. Masjid kita koci sebab masjid kita buh barai, bukan buh amal. 5 amal tak ada dalam masjid kita. Sebab tu masjid kena koci. Maka Nabi kata masajiduhum amiratun. Masjid mereka cuma amirah, berjanguk, comel, koci, taruh bagai-bagai dalam masjid. Lepas tu wahya kharabun minal huda. Masjid mereka tak dapat bagi hidayah. Ambil orang azan suara Mekah tu tu, suara Madinah. Maghrib ni waktu sikit ya, waktu pendek, waktu maghrib. Boleh masa lebih kurang 5 sampai 10 minit. Masa Sayyidina Umar tengok nampak bintang dua bintang di langit semaya maghrib lewat. Sayyidina Umar esok sembelih kambing, kiparak sembelih 2 ekor kambing. Wak bayar kerana semaya lewat. Hari ni tuan-tuan masjid lewat dah. Pahbel pula bel Mekah kena guna 10 minit. Bahawa nak semaya sunat pula. Sunat hak ba'diyah tu, hak muakkadnya tak ada orang semaya, pakat duk berebut nak semaya hak mula-mula. Nah, bila hidayah tak ada, masjid, nah, masjid mereka amirah, berjanguk, tak dapat bagi hidayah. Tak usah kata orang mari dengan sebab suara bel tu sedap. Nah, 5 kilo, 10 kilo dengar suara azan boleh mari. Tak usah. Nabi SAW bagi tahu tuan-tuan, wahya kharabun minal huda. Sehingga orang duduk depan masjid tu pun tak dapat hidayah, tak boleh turun mari semaya tu. Allah tutup pintu hidayah. Allah tutup. Lepas tu sebagai Quran, nah, Al-Quranul Karim sebagai asbab hidayah. La yabqa minal Quran illa rasmuhu. Tidak akan tinggal Quran, mereka tulis saja. Tulis Quran, rata-rata tepat ada. Orang baca Quran, orang hafiz Quran, suara sedap. Nah, tapi amalan Quran Allah haramkan. Allah katuk amalan-amalan Quran. Orang baca Quran tapi tak erti amalan. Tebing di masjid, innama ya'muru masajid Allah. Tulis di masjid besar-besar. Tapi orang sore habuk tak mari. Siapa 15 makan, khatib bila tu email, tebing, gambar duduk depan masjid. Puya orang mai semaya dia tak ada. 15 tu ambil bak, cedek kereta api separuh. Mudah masuk rumah sakit. Ni Allah tutup, tak boleh nampak. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala katup, walaupun orang mengaji, ada ilmu dah. Nabi kata gapo? Ubadun juhalun. Orang-orang buat ibadat pun mulai jadi jahil habis. Jahil dalam buat ibadat.
Dalam semaya jadi jahil, dalam puasa jadi jahil, dalam haji jadi jahil. Pakai umat hari ni jadi jahil habis. Mari semaya di masjid, baju sekerak. Bukan sekadar sekerak dak. Usamah bin Laden duduk depan. Gambar bola duduk atas belakang. Mari semaya jemaah, wairun. Mari semaya jemaah. Hak sah tengah tubuh pula katuk buku lali. Seluar panjang, labuh, kain labuh. Setengah tu jadi tu imam. Tu imam janggut pun tak ada. Naik jadi tu imam. Ulama di Pakistan tuan-tuan, satu ulama besar mari, pak kita biasa mari. Satu orang nak azan. Nah, pergi azan, tak ada janggut. Dia tak beri azan, dia suruh duduk bawah. Dia ambil orang hok janggut pergi azan. Suara tak sedap pun tak apa. Bukan nanti suara Mekah dah. Nah. Bahawa orang tanya dia, apa tak beri dia azan? Orang tanya ulama. Ulama tu kata tak leh. Orang tino tak leh azan. Dia hukum azan ni, tu imam azan semaya tak leh orang tino. Hak dia dalam Hanafi. Orang perempuan tak leh azan. Orang kata dak, orang laki-laki tak dia nak pergi azan. Dak, dia kata dia tengok perempuan kerana janggut tak ada. Sebab tu tuan-tuan orang janggut tak ada ni kena tukar kain orang tino. Jangan pakai kain baju tuk, jangan pakai. Kena beli kain batik Jawa, pakai. Tuan-tuan jangan duduk pergi bayar lain yang maruh dem. Yang maruh dem. Ha, kita ayak sini ni pasal karkun belaka duduk dalam. Pas lebih lagi tuan-tuan duduk atas tu, sejadah atas tu sejadah siapa dia tu? Sejadah imam duduk tu. Itu sejadah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat. Maka imam tu sebagai pemimpin makmum di belakang. Kalau imam tu tak faham agama, balah mana nak makmum faham agama tu? Sebab tu hari ni jadi jahil. Ubadun juhalun. Orang buat ibadat dalam keadaan jahil. Nah, cara-cara tak ada, habis. Kejahilan masuk habis. Lepas tu orang alim ada, orang baca ada. Wa qurra'un fasaqatun. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda qurra, orang qari, baca sedap. Orang pandai. Orang boleh jadi tok lebar dah, tapi Nabi kata fasaqatun, jadi pasik habis. Pasik buat apa? Malah. Jadi malah. Kita jangan faham kata pasik ni orang ni dak. Ni orang dakwah dah pun banyak pasik tu. Bila malah jadi pasik. Sahwa tak si duduk. Nah, orang bedah tak si mari. Quran tak si baca. Contoh jadi contoh tak si jadi contoh. Amalan-amalan hak Nabi buat siang hari. Nabi buat amal ni tinggal kepada umat supaya umat ni berjaya. Apa amalan-amalan hari Nabi buat? Nabi tinggal. Tapi orang-orang ni jadi malah dalam amalan. Dengan sebab malah itulah jadi fasik tu. Nah, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak bagi hidayah, petunjuk pada orang fasik tu. Lepas tu tuan-tuan dan saudara mulia, bila umat ni tinggal amalan-amalan, maka habis umat-umat ni jadi jahil habis. Nah, lepas tu bakal ikut Yahudi, Nasara. Walaupun baca Fatihah tapi ikut Yahudi. Masa Nabi kita ajar tuan-tuan, sahabat-sahabat, kerana Yahudi, Nasara ni dia seteru umat sampai hari kiamat. Seteru dengan umat. Nabi masuk iman supaya jangan khilaf, jangan syubhat dengan orang-orang Yahudi. Kena khilaf dengan dia. Taruh rambut, kena khilaf dengan orang Yahudi. Siapa nak taruh rambut boleh, tapi taruh rambut cuping telinga. Lebih jangan, kena. Kalau lebih dah kerak. Nah, dua wajah Mufti Zainal Abidin bagi tahu. Satu di sama tengah anak telinga, yang kedua di ujung telinga. Boleh taruh rambut sebagai sunnah. Nah, kalau lebih pada tu sampai bawah ni, dia jadi syubhat pula. Syubhat dengan orang perempuan. Nah, kita orang laki-laki. Yang kedua tak saya taruh cukur kepala dia. Nah, pesen bojeng-bojeng tak leh. Jangan tiru orang. Papah kok ni setengah,
Wak pada kapal terbang atas tu. Tak boleh. Jangan duk tiru orang. Tak saya taruh cukup. Nak taruh, taruh we kena. Tak kena pergi kedai. We isteri kita kerak pun boleh. Budak-budak hafiz anak kita tolong kerak pun boleh. Tak ada kena habis 100, 200 tu. Sunnah Nabi ni, dia jaga. Ekonomi pun dia jaga. Kalau kita jaga sunnah tu. Nah. Lepas tu misah. Kena nipiskan misah. Jangan we celup dalam air. Janggut kena panjang. Dalam hadis muntakhab al-hadis. Orang mana panjang janggut, panjang mana janggut dia, maka Nabi suruh tengok akal orang laki-laki ni duduk di janggut dia. Orang janggut panjang, maka akal dia pun panjang. Orang ni orang mikir, pemikir dia. Akal panjang kerana janggut panjang. Kalau akal janggut pendek, tu akal pun pendek tu. Orang perempuan Nabi suruh tengok rambut. Bukan suruh tengok janggut. Orang perempuan Nabi suruh tengok rambut mana orang perempuan rambut panjang. Siapa ke bawah, siapa ke punggung, siapa ke kaki, maka tu orang perempuan yang berakal. Orang mana perempuan kerak rambut, tu perempuan yang tak ada akal tu. Akal dia kurang. Khilaf, Nabi suruh khilaf. Puasa suruh khilaf. Dah dengan orang Yahudi, ahli kitab. Bulan Muharram, 10 Muharram dia puasa, tapi kita kena khilaf. Kena puasa jadi 2 hari. Dah dalam bulan Muharram kerana dia puasa sehari. Nabi pun kalau Nabi hidup, Nabi akan puasa 2 hari. Kerana Nabi tahu orang ahli kitab, dia juga puasa. Lepas tu suruh kita ni puasa Senin Khamis. Kerana jangan berserupa dengan dia. 3 hari sebulan, tiap-tiap bulan puasa. Makan jangan berserupa, pakaian jangan berserupa. Nabi ajar sahabat, baru ada kekuatan. Baru doa kita makbul. Sehingga turun-turun sampai kepada tabi'in. Dalam kitab ada tulis. Nah, satu orang nama Bayazid. Nama dia, orang tabi'in dah. Ulama besar dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidur, Nabi masuk mimpi. Dia nampak Nabi SAW dalam tidur. Nabi SAW suruh Bayazid ni pergi dalam perhimpunan Yahudi. 3 hari lagi dia buat perhimpunan. Malam yang kedua dia mimpi, malam yang ketiga dia mimpi. Nabi suruh dia pergi. Bila hari yang 3 dia pun pergi. Pakaian dia, jubah dia pergi. Maka tengok tempat orang Yahudi berhimpun. Lebih kurang dalam 70,000 orang tu. Orang Yahudi berhimpun dalam satu padang. Bayazid masuk ke duduk tengah. Lepas tu ketua Yahudi dia naik mari atas mimbar. Sebelum nak kecek ni, dia baca dululah cara hak dia tu, muqaddimah. Tapi nak kecek tak boleh, tak tubik. Lekat. Jadi lidah dia jadi lekat, tak boleh kecek. Akhir sekali ketua Yahudi ni kata, mungkin dalam ramai-ramai ni ada pengikut Muhammad, pengikut Nabi SAW. Dalam ramai-ramai ni siapa dia? Bangun. Kalau tak bangun dia igak boleh, dia bunuh. Bayazid pun bikah bangun kerana yakin Nabi suruh pergi tu ada kebaikan. Bayazid bangun berdiri. Maka ketua dia panggil mari depan. Bayazid pun mari duduk depan. Dia kata, mujur mung ni bangun bila suruh. Bertidak kalau aku cari jumpa aku bunuh mung. Tapi sekarang ni aku tak lepas juga mung. Sehingga mung kena jawab soalan aku dulu. Beberapa perkara mung kena jawab. Kalau mung boleh jawab, aku lepas. Kalau tak boleh jawab, aku pergi kamu. Bayazid kata, tanya. Maka dia tanya. Gapo satu, tidak ada dua. Bayazid pun selalu, Qul huwallahu ahad. Allah satu, tidak ada dua. Gapo dua, tidak ada tiga. Lailan wa nahara, malam dan juga siang hari. Dua je Allah buat, tidak ada tiga. Gapo tiga, tidak ada empat. Luh, qalam, Quran. Tiga perkara. Tidak ada empat. Gapo empat, tidak ada lima. Bayazid kata, Allah Subhanahu Wa Taala kitab yang besar, Zabur, Taurat, Injil, Furqan. Gapo lima, tidak ada ni. Lima tidak ada lima, tidak ada ni.
Maka Bayazid kata rukun Islam 5 perkara, tidak ada ni. Dan gapo ni tidak ada 7. Bayazid kata Allah Subhanahu wa taala jadi langit. Inna rabbakumullahu sama inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyam. Ni hari Allah jadi langit dan bumi. Gapo ni 7, tidak ada 8. Bayazid kata Allah jadi langit 7 lapis langit dan bumi 7 lapis bumi. Dia kata baiklah. Nah, aku nak tanya kamu lagi. Nah, mau jawab. Siapa dia? Orang kecek pelawak tapi boleh masuk syurga, dan orang kecek benar tapi masuk neraka jahanam. Bayazid kata keluarga Nabi Yusuf, anak adik-beradik Nabi Yusuf. Dia kecek pelawak. Dia buat mari baju hot celuk darah, buat mari kepok dia Nabi Yakub. Nah, dia kata kena makan di serigala, makan di rimah. Dia kecek pelawak tapi dia masuk syurga kerana Allah maaf dia. Adik-beradik dia maaf, pok dia pun maaf pada dia. Bahawa orang kecek benar masuk neraka. Bayazid kata Allah sebut dalam Quran. Nah, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara ala wa qalatin nasara laysatil yahudu ala nasara ala syai'. Orang Nasara dan Yahudi ni dia kecek betul. Yahudi Nasara kata wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Orang Nasara kata orang Yahudi ni tidak ada gapo hak dia kecek. Dia kecek betul tapi tak ada gapo satu. Itu benar dia kecek. Orang Yahudi pun kata Nasara tidak ada gapo satu. Dia kecek betul tapi tidak ada gapo. Dia kecek benar tapi dia dua-dua kena masuk neraka jahanam. Merah habis muka. Ketua Yahudi, orang 70,000 pakat duk dengar. Batu Bayazid kata, baiklah, sekarang ni aku nak tanya mung pula. Mung jawab hak aku tanya. Maka Yahudi kata, tanya. Bayazid pun tanya dia, ma miftahul jannah? Gapo anak kunci syurga? Dia pun tunduk. Orang ramai 70,000 pakat duk suruh, jawablah. Mung tanya dia berapa soalan, dia jawab habis. Dia tanya mung apa, mung tak boleh jawab. Orang 70,000 duk suruh dia. Dia pun bangun. Boleh aku jawab. Tapi kalau aku jawab, puak mung nak turut ke tak? 70,000 kata, puak kami semua turut. Maka ketua Yahudi itu pun kata, miftahul jannah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Orang Yahudi pun tahu anak kunci syurga ni. Nah, kena naik saksi tidak ada Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, tidak ada nabi pesuruh melainkan Nabi Muhammad. 70,000 pakai akik tangan mengucap syahadat, semua masuk Islam tuan-tuan. Dengan sebab satu orang tabi'in, kekuatan perintah Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni tuan-tuan mulia, bila kita jadi infradi dalam amalan kerja agama, kekuatan dalam agama tak ada. Satu orang Yahudi boleh sesak orang Islam sebutir dunia tu. Hari ni orang Yahudi sesakkan orang Islam dalam makanan, dalam pakaian, dalam kehidupan, dalam nikah kahwin, dalam perniagaan. Abid di masa dulu duduk atas bukit, abid buat ibadat, bau roti payah supaya orang mari malam merkah. Asak roti payah tu masuk mari. Siapa tak boleh duduk dalam masjid. Abid tu pun turun tempat ibadat, pergi tempat cari roti. Ada tempat berasak. Nampak dalam sebutir kampung ada rumah tu bi asak, duk bau roti. Dia pergi rumah tu, duk keliling rumah pergi mari. Maka tuan rumah pun tubik tengok abid. Oh, abid. Nah, nak roti ke? Ambil roti, masuk ambil 3 keping roti, panah-panah. Ambil pun cepat-cepat, holokkan serba dia, bubuh. Dia roti ni, dia kena katuk. Baru dia tu tak hilang panah dia. Nah, katuk dengan kais serba. Cepat-cepat ambil pun kelik tempat dia ibadat. Dalam hutan atas bukit. Dalam perjalanan ni, Allah SWT atas anjing seko. Turut ambil, duk saluk ambil. Dekat dengan kaki dia.
Ambil pun tengok anjing tadi ambil roti sebutir lepas ke anjing. Anjing tu pun makan roti, ambil pergi 2 butir roti dah tinggal. Bos sudah makan hambak pula. Sapa di kaki. Ambil so lagi lepas. Anjing makan habis roti hambak pula. Ambil 3 sebutir roti. Nak selamat daripada anjing ni, ambil roti hak penghabisan lepas. 3 butir roti habis. Anjing pun makan habis 3 roti. Hambak lagi. Hambak ambil pula. Bos apa dekat ambil pun nak marah. Ambil kes rebel dia. Hei, nanti anjing, mu tengok ni. Habis dah tak ada gapo, mu hambak apa lagi? Maka Allah SWT bui anjing tadi kecek. Wahai abid, mu tak malu ke? Mu buat ibadat dengan Allah. Rezeki Allah SWT jamin. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Daripada langit tu Allah janji rezeki kamu. Mu tak malu ke mu pergi minta roti dengan Yahudi? Roti tadi rumah Yahudi. Allah SWT tak suka roti ni masuk dalam perut mung. Kerana mung orang abid, mung orang buat ibadat. Maka Allah hantar aku anjing ni mari hambak untuk ambil roti ni mari. Hari ni tuan-tuan mulia. Nah, bila umat ni tak faham kerja dakwah sebagai kerja istima'in, kerja agama, kerja istima'in. Hari ni berapa banyak orang kena tipu oleh Yahudi Nasara. Duduk dalam keadaan sesat. Sebab tu tuan-tuan, Allah bui agama ni tersebar dengan 3 perkara. Nah, dengan hijrah, mujahadah dan tadhiyah. Sekali Nabi Musa AS, dia jalan lagi nak pergi Bukit Tursina, jumpa dengan satu orang perempuan. Orang perempuan tadi kenal Nabi Musa. Dia tanya, wahai Nabi Allah, nak pergi mana? Nabi Musa kata nak pergi munajat dengan Allah SWT. Maka perempuan tadi kata, wahai Nabi Musa, tolonglah minta dengan Allah. Tanya Allah, kata aku ni menikah lama dah, belaki, tapi tak boleh anak. Tak boleh kau minta dengan Allah supaya Allah beri anak, kata kepada aku. Nabi Musa kata boleh. Dia pun pergi munajat dengan Allah. Lepas tu nak balik mari, dia tanya Allah SWT. Maka Allah kata, hei Musa, dah sudah habis dah. Kerana dalam tulis saya aku ni, orang perempuan ni habis dah, dia tak boleh anak. Dia menikah pun tak boleh anak. Dia Allah Ta'ala tuan-tuan, dia buat setengah orang berjujur anak. Nah, tak nanti isteri banyak, isteri seorang pun tak apa. Malaysia kita seorang bini, anak sampai 18 tu. Nah, ada setengah orang sampai 22 orang anak. Hak ni belaki lama dah anak tak boleh. Maka Nabi Musa pun kelik mari, jumpa dengan orang perempuan tadi. Perempuan pun tanya, belah mana ya Nabi Allah? Dia kata, hei orang perempuan, sesungguhnya Allah telah tulis dah, mung ni tak boleh dah anak. Maka orang perempuan pun reda. Bila sebut tak boleh anak, dia pun reda. Jadi tuan-tuan mulia, duk satu masa, berapa tahun lepas Nabi Musa jalan lagi, jumpa dengan orang perempuan tadi. Duk bawa anak, duk atas ni sorang, dukung sorang, heret dengan tangan sorang. Anak dia berjujur boleh. Jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa tengok dia. Dia pun kata ke Nabi Musa selalu, hei Nabi Allah, mung ni pelawak. Dulu mung kata Allah kata tak boleh dah anak. Ni tengok ni, aku boleh anak. Allah Ta'ala bagi. Boleh jadi dia pun nak skor Nabi Musa pun takut. Skor kata Nabi Musa ni kecek pelawak, tak ada jumpa dengan Allah sekali. Nah, Nabi Musa pun pergi munajat dengan Allah. Tanya Allah Ta'ala, ya Allah, nah, bagaimana orang perempuan dulu, bila aku tanya minta dengan kamu, kamu kata tak boleh dah anak. Sekarang ni dia boleh anak. Nah, lepas dia kata aku ni pelawak. Allah SWT tak jawab. Allah kata, hei Musa, mu ambil pisah so, dan mu pergi cari. Nah, dalam kampung mu bawa pisah ni pergi cari. Siapa getek? Allah minta buat pengorban ni daging stoko. Allah minta daging stoko. Pilih dalam tubuh manusia ni mana tempat daging hok molek. Hirih mari stoko. Siapa getek sanggup nak beri daging ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Musa pun ambil pisah lalu masuk dalam kampung. Cari, hei siapa nak beri daging weh, Allah nak buat pengorban ni. Allah minta daging stoko. Daripada pagi sampai petang, tak ada siapa beri. Boleh-boleh nak klik gitu. Maka jumpa satu orang tua. Tanya Nabi Musa, hei Nabi Allah, nak pergi mana?
Nabi Musa kata, aku mari cari daging. Allah Subhanahu Wa Taala suruh cari daging. Siapa nak buat pengorbanan ni, Allah minta daging setokah. Sungguh orang tua tu tanya, sungguh ya Musa? Musa kata sungguh. Kalau gitu mari Musa, mu ambil. Saya elok belakang dia bui. Ambil, pilih nak ambil daging mana. Asal Allah nak je, aku sanggup bui. Maka Nabi Musa pun Masya Allah dah tak leh, dah sari dah. Iris daging pohon orang tadi, bagi kepada Allah. Tangan ni merah dengan darah, dipisah tangan, naik munajat dengan Allah. Ya Allah, aku buat mari dah, hak mu nak. Nah, mu minta daging, aku pun ambil mari daging. Hak kamu minta suruh manusia, orang buat pengorbanan. Maka Allah tanya, "Hei Musa, mu ambil mana daging tu?" Nah, mu ambil mana daging? Tidakkah mung sendiri ada daging? Mung sendiri itu, tubuh mung juga ada daging. Apa mu duk bawa pisah lagi kata habis sebutir kapung, duk tanya siapa nak wi daging, siapa nak wi daging. Pas mung boleh mari tu daging siapa? Musa kata boleh daging satu orang tua bagi daging kepada kadaku, dia suruh ambil. Bila kata Allah nak, maka dia bui. Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Hei Musa, mung tahu ke tak daging hak mung ambil orang ni lah, orang yang doa untuk orang perempuan tu boleh hanuk. Dia pergi ikut kapung, orang perempuan tu bui roti. Dia tanya, siapa bui roti kepada aku doa satu doa kepada dia. Orang perempuan hak tak boleh hanuk tadi ambil roti mari. Pas dia tanya, mu nak ke apa? Orang perempuan kata, tolonglah doa supaya dia boleh hanuk. Maka orang tu lah hakik tangan doa pada aku. Maka aku potong. Hak sebagai aku buat dah, kata orang tino ni tak boleh hanuk. Tapi dengan sebab orang ni, kerana dia ni, dia jadi kekasih aku. Ikut aku minta dia bui belaka. Mungkin minta daging pun dia bui. Balah mana aku nak tolak doa dia, wahai Musa? Sebab tu aku terima doa dia. Aku potong dah. Hak aku buat kata tak leh tu, aku potong tubik. Dan aku buat semula supaya dia boleh hanuk berkat doa orang tua ni. Maka aku terima dia. Tua-tua dan saudara mulia, Allah Ta'ala dia nak pengorbanan. Hari ni sebab tu kalkun lama duk bawa ketah, duk tazkir ikut kapung. Siapa dia 4 bulan weh, apa dia 4 bulan weh. Terlupa, dia sendiri pun boleh pergi 4 bulan tapi dia terlupa. Kau duk tazkir orang 4 bulan India, Pakistan, Bangladesh. Dia sendiri 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dah tak pergi. Dia terlupa tu. Bahawa mana Allah nak terima pengorbanan kita tu. Nah, hari ni kerja dakwah dia tuan, bukan kerja pandai dah. Allah tidak nak kerja pandai. Kalau Allah nak kerja pandai, Allah beri Nabi kita lebih pandai pada orang lain. Nabi kita ni 100 tuan. Dalam bijuk Nabi, pemikiran Nabi 100. Allah cabut saja beri pada umat sampai hari kiamat. 99 lagi duduk dengan Nabi. Bijuk Nabi. Allah tidak nak. Yang Allah buat pengorbanan tu, Nabi buat 23 tahun. Allah sebar agama jadi istimain. Nah, buka habis kapung-kapung, tempat-tempat orang-orang boleh masuk dalam Islam, berduyun-duyun. Allah buka jadi asbab hidayah. Hari ni tuan-tuan mulia, kita tak sih kurban. Kita buat kerja dakwah tuan-tuan dengan kita nak kecek, nak bayar, nak kecek, nak kuliah subuh. Tapi pengorbanan kita jahil tuan-tuan. Tak sih buat pengorbanan, duk ngelik alik orang. Ni 10 hari akhir nak tazkir ni. Orang lama-lama pakat lari, nak mari 3 hari, nak pergi dulu lagi 3 hari. Cedek tak segi 10 hari. Nah, lepas tu nanti tazkir orang baru. Atas kok tu, atas kok ni, atas sono. Rata-rata atas. Orang lama duduk dia di rumah, nanti buka puasa dengan bini. Nah, tak boleh tinggal tum jam. Tak boleh tinggal daging merah. Nah, bahalah mana agama nak naik tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala nak setiap orang kena buat pengorbanan. Bini, anak. Sebab tu Nabi dia sebut, bila masa Nabi, innan nasa dakhalu fi dinillahi afwaja. Agama masuk dalam agama berduyun-duyun. Tapi dengan sebab umat ni tinggal pengorbanan, tak si mujahadah, tak si susah. Hijrah, cari tempat dekat-dekat, mudah-mudah.
cari hak jambe ada jambe, ada makan, ada nusrah. Orang lama-lama keluar lah ni telefon pergi dulu, suruh sembelih ayam kampung taruh, suruh cari kambing taruh, nak pergi ikut tani suruh cari ikan besar-besar taruh. Mujahadah tak sih, kurban tak sih, cari masjid hak susah tak sih. Nah, lepas tu Nabi kata gapo? Wa sayakhrujuna min wa afwaja. Dan kamu nanti tengok. Nah, orang-orang hak duduk dalam agama dah afwaja. Wa sayakhrujuna min wa afwaja. Orang duduk dalam agama dah keluar daripada agama, sore-sore, pas sore-sore. Satu-satu kampung dulu Karkun, masya-Allah 20 orang. Lama-lama tinggal 15, 14, 12. Lama-lama tinggal 8, lama-lama tinggal 3 orang warga. Pasal apa? Lah ni pandai belaka dah. Korban tak si. Sebab tu tuan-tuan, kita kena niat. Nah, kalau kita nak bui negeri Thai kita khusus dan amnya seluruh dunia. Nah, kita semua ni kena niat jadi dai ilallah. Nah, kena buat pengorbanan, kena sanggup hijrah, pergi rata-rata dunia. Buat apa Allah panggil kita ukhrijat linnas? Nah, Allah beri nama khas, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Pangkat kita tu. Ibadat Allah nak beri kita senang, Allah beri ibadat. So kita buat ibadat supaya kita senang, jangan jadi susah supaya orang kafir susah. Jangan jadi susah supaya orang Yahudi Nasara. Allah beri ibadat, bini kita ibadat, anak ibadat. Dalam bulan puasa kita pakat buat ibadat. Jaga. Kerana dalam ibadat Allah akan jaga rezeki-rezeki kita. Kehidupan kita Allah akan bagus. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini janji Allah dalam ibadat. Tapi kalau nak derajat tak leh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan saya kepada derajat daim, kalau tuan-tuan saya kepada ukhrijat linnas yang Allah puji kita, dia tak boleh duduk sebab ibadat, duduk nusu alik orang, nanti buat ibadat di masjid, dalam kampung, dalam rumah, tak si keluar, tak si hijrah, tak si mujahadah. Tuan-tuan tak akan dapat derajat sampai mati. Akhirat pun tak boleh derajat. Kerana derajat ni Allah hubung dengan ni. Acu tengok ayat. Allazina amanu wa hajaru. Satu. Yang kedua, wajahadu fi sabilillah, mujahadah di jalan Allah. Yang ketiga, bi amwalihim wa anfusihim, dengan tadhiyah, pengorbanan harta dan diri. Nah, bi amwalihim wa anfusihim, baru yang keempat, baru Allah ayat apa? A'zamu darajatan indallah. Kerja dakwah ni nak beri derajat. Allah nak angkat derajat kita. Patuh besar, wa ulaika humul faizun. Nak bui kita ni berjaya tuan-tuan dalam kerja dakwah. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi berita gembira untuk ni, bukan untuk ibadat nu dak. Nah, yubashiruhum rabbuhum, ni berita gembira ni bui pada orang beriman yang sanggup hijrah, mujahadah dengan harta dan diri. Allah tinggi derajat dia. Allah bui fa ulaika humul faizun. Lepas tu berita gembira, yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu. Bagilah berita gembira kepada umat kamu ya Rasulullah, orang beriman yang hijrah, mujahadah dan kurban tadhiyah. Gapo berita gembira? Birahmatin minhu, dengan rahmat Allah. Waridwan, hak besar sekali redha Allah. Kerja dakwah ni bawa kita untuk dapat redha Allah tuan-tuan. Sahabat-sahabat dapat redha Allah radhiyallahu anhum tu dengan gapo? Tuan-tuan tengok ayat. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dia dapat redha Allah dengan kerja dakwah. Waridwan. Lepas tu yang ketiga baru boleh nu balas. Wa jannatil lahum fiha na'imun muqim. Jannat, beberapa jannat. Bukan satu dak, na'imun muqim, nikmat yang berkekalan. Khalidina fiha abada. Buhtra, cop taruh, munduk dalam ni kekal selama-lama. Innallaha indahu ajrun azim. Di sisi Allah lah ajrun azim. Dia bukan habis kat kita mati dah. Ajrun azim ni ulama bagi tahu tuan-tuan, kita mati dah dia dapat lagi. Kerana kita jadi da'i. Adapun ibadat ni dia boleh pahala sekat kita mati je. Buat mati supaya tak di ke, wagi habislah ibadat dia. Potong habis. Pergi tanah sekali dengan dia.
Tapi orang yang buat dakwah sampai hari kiamat dia tak habis. Allah Subhanahu Wa Taala balah hari akhirat esok-esok. Kita mati dah, orang buat sampai hari kiamat, dia boleh hidayah dengan sebab kita, dia semaya dengan sebab kita, dia boleh hidayah dengan sebab kita pergi 10 hari akhir, kita keluar 4 bulan sehingga sampai hari kiamat. Dia ajak orang lain pula, orang lain pula. Tapi goni orang tak pandai kira. Orang tak pandai kira. Bulan puasa ni Nabi suruh kira dalam semaya saja. Orang jawab azan tiap waktu. Nah, lepas tu dia baca doa azan, Allah beri 2 juta pahala kepada dia. Tak reti nak kira. Nah, sebab tu tak ada orang masuk masjid mari duduk nanti jawab azan. Pasal tak pandai kira. 2 juta tu tak reti kira. Lepas tu hak besar lagi, keluar jalan Allah, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik pada dunia dan seisi dunia. Tak pandai kira. 1 rakaat di jalan Allah lebih baik daripada 70 tahun ibadat. Tak pandai kira. Lebih lagi dalam bulan puasa 490 juta ganda satu-satu orang keluar di jalan Allah dalam bulan puasa. Tak pandai kira. Waktu tak jalan. Tapi waktu duk jalan hak nu getah berapa sehari, tak kain baju berapa sehari, pecek tak nampak habis. Lepas tu jual barang, orang nampak belaka pergi buh bank, buka book bank, taruh banci. Bini-bini kita pun pakai pergi di bank belaka, buh banci, nanti jual sabung, nanti jual bedok, jual banyak ni. Dah, banyak ni kita jual, banyak ni boleh, nanti buh waktu teh orang pandai kira. Naik pergi rumah ni, tubik rumah ni, jual barang, banyak luka kita, banyak boleh, semua orang pandai kira. Tapi alik dakwah nak pergi ajak orang, tak pandai kira tu. Nak ajak orang beri tambah, kita tak pandai kira. Sahabat dia cerdik tu. Dia buat sampai seluruh dunia. Allah Subhanahu Wa Taala beri pahala kepada dia. Pak kita ni tuan-tuan, Allah bentuk umat ni sebagai dai. Sebab tu kita kena niat. 4 bulan semua niat tiap tahun tuan-tuan, insya-Allah. 4 bulan setiap tahun. Jangan tinggal tuan-tuan. Lepas tu 10 hari ni, minggu depan ni modal kita banyak ni tuan-tuan. Ni tuan-tuan modal ni semua ni banyak ni. Hak ada modal, tuan-tuan kena buat 10 hari. Minggu depan tepat 19. Tuan-tuan jangan mari lewat. Hari Jumaat minggu depan siap dengan beg, dengan ta'am, alat ta'am, dengan jemaah 10 orang sampai 15, dengan kereta apa siap. Rut kertas rut ambil dengan cikgu Kamarudin. Ni pak jemaah tazkir, dia akan bagi. Lo ni selalu dah. Orang tanggungjawab, dia ambil 50 keping, 60 keping, satu-satu halqah nak boleh sampai 50 jemaah, 60 jemaah, 100 jemaah. Halqah besar-besar kalau boleh. Boleh setiap muhallah. Tok Nebe ada, Tok Kebenih ada, Oboto ada, Oboco ada, orang kaya, orang tak biasa keluar, orang main burung, orang pekedah, ajak belaka tuan-tuan. Keluar 19 mari sini, 20 hari bulan, hari 1 kita bayar hidayah. Tuan-tuan pergi 3 masjid je, 3 rut je bui. 1 sampai pada hari Khamis. Hari Jumaat 26 hari bulan masuk sini semula. Malam tu malam 26, malam 27 kita khatam Quran, semaya tarawih, dan hari 27 kita bayar wafsi. 1000 jemaah kalau boleh. Nah, 1000 jemaah semua hari Sabtu bayar wafsi, baru kita klik rumah. Tuan-tuan semua kena niat dai ilallah. Gi tiap-tiap masjid, tiap-tiap kampung, periduk 5 amalan, tazkir kas, jemaah bergerak dan beri hidup 5 amalan di masjid-masjid. Karkun lama-lama kalau boleh asar isya beri masa. Lepas tu kita semua ada ni, kita buat dakwah niat siapa bila tuan-tuan? Siapa bila tuan-tuan? Bukan siapa hari kiamat. Bukan siapa mati dak. Kalau mati kita buat dakwah siapa mati, siapa mayat tadi juga. Orang usung kubur dakwah. Mayat dakwah buat pergi kubur, dakwah pun kambuh-kambuh. Tanah sekali dengan mayat. Tidak. Kita akan buat dakwah sampai hari kiamat. Insya-Allah tuan-tuan. Kena niat sampai hari kiamat. Dan pergi tiap-tiap masjid. Kena korban. Letih sikit, payah sikit, susah sikit. Malam merkah jangan tinggal tuan-tuan. Ada orang, tak ada orang mari. Nah, kita kena mari iktikaf malam merkah. Bawa makan ni mari. Jadi contoh. Muhallah kita kena beri hidup 5 amalan.
Karkun-karkun kena bertambah. Ni duk buat ni cikgu duk pergi tiap-tiap tempat, kita raung bahagian mastura. Dah lemah sekali learning taklim dalam rumah, lemah. Nah, tuan-tuan kena bangunkan wanita-wanita kita, orang perempuan hidup taklim. Anak-anak kita kena bawa tuan-tuan, boleh jadi hafiz Quran, boleh jadi ulama. Nah, tuan-tuan tak tengok semalam ni umur 15. Ni jadi tu email yang kepak semalam, umur 15 tahun. Nah, tapi kerana ada tarbiyah, ada tertib dalam rumah, ibu bapa ada ajar, ada usaha atas anak-anak, sehingga boleh berdiri depan orang 10,000, boleh semaya tuan-tuan. Nah, kita pun kena niat anak-anak kita jadi da'i, jadi hafiz, jadi ulama, jadi muballigh. Bini kita pun jadi perempuan salihah, mukminah, da'iyah, dan kita sendiri kena kemah dalam kerja ni. Lepas tu niat amalan Yahudi, Nasara mulai daripada hari ni sehingga kita mati. Dah dalam rumah kita, bini kita, anak kita kena khilaf. Gapo hak kita buat hak ngikut dia, bertaubat dengan Allah. Mulai hidup kita hari ni, kita bertaubat dengan Allah hak lepas dah, dan kita akan mula cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih lagi dari surah Nabi, sirah Nabi, dan sarirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan niat untuk jadi dai, pergi makan kambing di Australia, pergi makan nasi minyak di Afrika. Tuan-tuan tengok jemaah Afrika pun ada mari sapa. Berapa je dia mari daripada sana sini. Kita juga kena niat pergi seluruh alam tuan-tuan. Ukhrijat linnas. Siapa ada niat tuan-tuan, insya-Allah. Nah, niat pergi seluruh alam. Minta Allah Subhanahu wa taala qabul. Allah terima kita semua. Amin. Pagi ni tuan-tuan, insya-Allah, siapa hak nak keluar pergi tempat bilik tafakur 4 bulan 40 hari. Jemaah hak ada baki hari lagi. Setelah lagi ada bayar hidayat. Nah, pukul 10 hari ni ada bayar hidayat. Lepas tu ada halqah taklim. Siapa lagi mari infradi kalau boleh pergi bubuh dalam jemaah. Lepas tu tuan-tuan niat minggu depan ni tiap-tiap satu orang nak bawa satu jemaah tuan-tuan. Bukan seorang lagi selik dalam orang dak. Tuan-tuan kena mula daripada hari ni. Kelik pergi di rumah tuan-tuan. Seorang aja tuan-tuan. Pergi tazkir sehingga boleh 10 orang buah atas kereta. Pok kita sendiri, anak kita sendiri, adik-beradik sendiri, keluarga sendiri. Wak mari minggu depan bayar hidayat dan keluar 10 hari. InsyaAllah tuan-tuan. Cuba bangun berdiri tuan-tuan. Seorang ni niat satu orang bawa satu jemaah. Bangun diri belakang tuan-tuan, insya-Allah. Bangun tuan-tuan, bangun. Ya Allah, qabulkanlah ya Allah. Minta Allah Subhanahu wa taala terima. Allah terima kita semua. Allah pilih kita semua jadi dai dia. Amin tuan-tuan. Duduk tuan-tuan. Tuan-tuan boleh habis infradi amal. Nah, boleh semaya isyraq zikir. Lepas tu doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa ada lagi baki lebih, sejam 2 jam tuan-tuan boleh rehat. Kerana tuan-tuan bangun malam, ngatuk pagi, setelah lagi nak duduk taklim, nak duduk dalam amalan. Lepas tu jangan tinggal amalan. Lepas bagi jemaah mari dah, jangan tunggu bik tuan-tuan. Kena mari tunggu sah. Tak ada dalam hadis jemaah boleh masuk syurga dengan sebab tunggu bik, tak ada tuan-tuan. Kalau masuk syurga orang duduk dalam sahwah. Duduk dalam sahwah. Nah, minta Allah qabul belaka. Amin tuan-tuan. Subhanakallah bihamdika.